A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita angkatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat ilahi kerana kita diberi kesempatan masih berada di bumi Allah, masih diberi rahmat, hidayah dan petunjuk untuk kita terus menjadi hamba Allah yang benar-benar diridai dan akhirnya merasakan nikmat sebagai hamba Allah, khalifah Allah dan calon syurga Allah insya-Allah. Maka sekali lagi kita ungkapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian juga kita jangan lupa bahawa cinta kita kepada Rasulullah dan kepada Allah tidak sempurna tanpa cinta kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sebagai satu daripada tali untuk kita merasa bahawa setiap saat kita berada di dalam bimbingan petunjuk yang telah ditinggalkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh diucapkan kepada semua penonton yang dipilih Allah pada pagi ini untuk meneruskan tazkirah pagi Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Maka sampai giliran Umi Dr. Rubiah Hamzah untuk berkongsi menyambung sedikit tajuk yang pernah dikemukakan, iaitu mengendalikan nafsu. Maka kemarin kita sudah bincangkan apa itu nafsu, apa tujuannya dan sebagainya. Sebagai sedikit imbas kembali, kita katakan nafsu adalah hadiah dari Allah. Sebab itu setiap makhluk ataupun dikategorikan bahawa binatang yang Allah bekalkan ada nafsu sahaja, tidak ada akal. Manakala manusia dikurniakan Allah nafsu dan juga akal. Dan ketiga, malaikat tidak diberikan nafsu tetapi diberikan akal. Ini nak membuktikan kepada kita bahawa antara nafsu dengan akal dia sentiasa berjuang, sentiasa bersaing, sentiasa berperang. Andai kata nafsunya menang, maka ini menandakan bahawa dia akan menemui jalan-jalan yang hitam, jalan-jalan yang susah, jalan-jalan yang tidak mengembirakan, jalan-jalan yang hujungnya sengsara dan neraka. Na'udzubillah min zalik. Tetapi jika akalnya menang, jika akalnya menang dalam persaingan, dalam menentukan apa yang nak dilakukan, maka bermakna kita pemilik itu mendapat jalan-jalan yang benar-benar diridai Allah. Maka dengan sebab itu kita ulang semula surah Yusuf ayat 53, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh. Nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu-nafsu yang beri rahmat oleh Allah. Surah Yusuf ayat 53. Maka kita nak katakan nafsu itu untuk sebahagian. Kenapa tidak nafsu ada pada binatang, tidak ada pada tak ada akal. Dan Allah bagi kita dua-dua, ada akal, ada nafsu. Ini nak membuktikan bahawa Allah sangat-sangat mengharapkan kita mampu menggunakan akal kita untuk mengendalikan nafsu. Atau Imam Ghazali cara mudah mengatakan, nafsu mesti jadi tunggangan kepada manusia. Bukan manusia yang ditunggang oleh nafsu. Kalau manusia ditunggang oleh nafsu, maka dia merupakan petanda-petanda hubungannya dengan Allah sangat jauh dan kita bimbang dia akan dicampakkan ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Kemudian kita katakan ada yang dipanggil nafsu. Sebab itu kita kata nafsu ada banyak cara. Kalau kita lihat buku-buku tasawuf, ada 8, ada 10 jenis-jenis nafsu yang kita kata yang perbezaan-perbezaannya tidak begitu besar. Tetapi Umi hanya mengangkat yang besar sekali. Atau kita kata ada nafsu yang tercela ataupun ada nafsu yang baik. Ataupun kita kata ada yang buruk, ada yang baik. Atau maka kita kata yang baik itu kita panggil mutmainnah, yang jahat itu kita lawamah dan sebagainya. Maka ada yang dipanggil nafsu-nafsu yang kita kata nafsu pencela. Artinya yang jahat tadi, pencela sebab selalu mencela manusia, selalu melakukan keburukan-keburukan dan lalai berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kata Al-Qiyamah ayat 2 ataupun ni kekuatannya nak diangkat. Bahawa kita kata nafsu ini bawa kita. Kalau kita kata dia menentukan manusia nak pergi mana. Sebab itu Allah bagi dua-dua. Kalau kamu mampu mengendalikan nafsu, menggunakan iman dan rasa takwa, ataupun sebab itu kita kata matlamat untuk menjadi seorang hamba Allah yang menjadi calon syurga adalah bertakwa. Sekarang kita berada di bulan paling baik, paling mewah. Paling kita katakan bonus paling besar yang Allah hadiahkan. Kalau ini kita tak dapat rebut untuk menawan nafsu, maka kita berada dalam kerugian yang paling besar.
bulan satu-satunya bulan setiap tahun Allah bekalkan bukan saja ampunan tapi maghfirah dan keberkatan. Ya Rabbi, semua ibadah dijadikan pahala, ibadah sunat dapat pahala wajib, ditutup pintu neraka bermakna kita tak layak jatuh ke dalam neraka, tidak boleh lalu jatuh pada zon-zon nafsu, kerana nafsu yang jahat utamanya tidak membawa kita kepada kebaikan. Maka saya katakan, kalau Imam Ghazali kata apakah? Dunia ini penuh dengan godaan-godaan dua tadi. Pertama ada godaan nafsu, ada godaannya ataupun kita kata godaan dari iblis, dari syaitan yang menggunakan nafsu sebagai senjata. Sebagai senjatanya. Maka kita kata kalau kita tengok, kita kata ada nafsu-nafsu tadi, kita kata nafsu-nafsu yang celaka. Nafsu-nafsu yang kita pencela. Maknanya apa? Nafsu-nafsu yang menyalahkan orang, buruk, kita kata menghina orang, mencela orang dan sebagainya. Okay? Itu kita kata nafsu-nafsu pencela. Kemudian kita kata ada nafsu yang tenang. Nafsu yang tenang maksudnya nafsu mutmainnah. Maksudnya nafsu yang tenang apa? Jika nafsu itu, apa yang dimaksudkan nafsu yang tenang? Nafsu kita ada dua tadi, manusia ada dua, ada nafsu dan ada akal. Manusia akan jadi selamat kalau akalnya mengawal nafsu. Manusia akan jadi punah ataupun sengsara sekiranya nafsu yang mengawal dia. Okay? Sebab itu Imam Ghazali membayangkan dunia ini penuh dengan cabaran-cabaran nafsu. Sebab itu dikatakan siapa pergi pasar bawa nafsu, dia nak beli semua. Akhirnya perjalanan jadi sulit. Kedua, kalau dia makan, dia menggunakan nafsu, dia nak makan semua-semua sampai terletang kenyang setengah mati. Okay? Dan kalau kita katakan kalau dia dikawal oleh nafsu, ada masanya dia memang tak nampak Allah. Tak rasa Allah ada, tak rasa Allah dekat, tak rasa Allah dengar, tak merasa Allah melihat. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Sebab itu sekali lagi, tolong ambil kira bahawa kekuatan mengendalikan nafsu menentukan jalan kita menuju takwa. Sebab itu bulan Ramadan bukan pesta makan. Bulan Ramadan pesta ibadah. Bangun diri balik, bangun minda balik, bangun perasaan balik. Bahawa kekuatan kita untuk mendapat hadiah dari Ramadan, apabila kita mampu genggam nafsu kita. Nak makan, makannya banyak mana? Nak makan, makannya apa? Berapa jenis nak makan? Apa benda yang kita nak buat? Kita nak sembang apa? Sembang yang dimasuki nafsu, sembang yang tidak membawa dia dekat kepada Allah. Tidak membawa dia kepada yang mendatangkan faedah. Dan sebab itu sekali lagi, kalau kita benar-benar cinta dengan Ramadan yang sedang kita lalui ini, maka kita harus mengambil kira rukun Islam yang 5 adalah satu mata rantai. Satu mata rantai yang harus dijaga dari syahadahnya, sampai solatnya, sampai puasanya, zakat dan hajinya. Ini kekuatan. Jangan sampai cerai-ceraikan. Okay? Jangan sampai cerai-cerai. Sebab nafsu nak kita ingat Ramadannya. Ingat puasanya. Tak payah cerita solatnya, tak payah cerita syahadahnya. Kadang-kadang kita sampai terlupa. Bila masanya kita bersyahadah secara sungguh-sungguh? Bila masanya kita bersyahadah yang benar-benar sepenuh hati? Bila kita bersyahadah dengan mengalirkan air mata? Sebagaimana mu'allaf yang dipilih Allah daripada tidak Islam, ataupun yang dikatakan yang kata belum Islam, akhirnya diberi hidayah untuk masuk Islam. Mereka bersyahadah disaksikan. Mereka bersyahadah bersungguh-sungguh. Mereka bersyahadah dengan penuh ilmu. Mereka bersyahadah dengan penuh bimbingan. Bagaimana dengan kita? Kita yang kononnya lahir duduk dalam rahim ibunya Islam, akhirnya keluar. Kita kata kita Islam baka, tetapi tidak begitu berminat untuk menambah ilmu hingga kita tak dapat beza. Yang mana nafsu, yang mana iman, yang mana nafsu, yang mana takwa. Okay? Atau maknanya kita kata yang mana nak bawa kita ke syurga, yang mana nak bawa kita ke neraka. Sebab itu ramai orang masuk Ramadan, masuk sebagai makan dan minum, buka dan sahur sahaja. Tidak mengambil kira apa agak yang menentukan Ramadan ini benar-benar mendapat ampunan. Yang mana agaknya ya Allah bagi pahala berganda. Yang mana agaknya Allah bagi pintu ar-rayyan. Kita tidak fikir itu. Okay? Kita fikir nak buka apa, nak sahur apa. Nak tidur berapa lama, nak sembang berapa lama. Ini yang akhirnya Ramadan kita tidak membuat kita kuat. Kita kata Ramadan kita tidak membuat kita merasa lebih dekat dengan Allah. Akhirnya cinta pada Ramadan cabut sebaik saja hilangnya Ramadan. Apa sebab? Nafsu memang tak kita begitu. Apa cerita? Puasa je lah. Tak makan je lah.
Okay? Tapi sembang tak ada kisah, tengok apa benda pun tak ada kisah. Maka sekali lagi mari kita melihat bahawa kita kata ada nafsu yang tenang jika nafsu itu terhindar. Apa yang maksudkan dengan nafsu yang tenang? Nafsu yang kalah. Nafsu yang kita boleh kendalikan. Sebab itu kita kata manage your mind, manage your feeling, manage your spiritual. 3 benda. Urus minda kita, urus perasaan kita dan urus hati kita dengan Allah. Kalau 3 ini dapat diurus dengan baik, apa yang kamu fikir? Saya memikirkan bahawa Ramadan merupakan lambakan bonus-bonus pahala yang Allah bagi untuk pada semua orang. Sebab itu tidak kira kamu taat atau tidak, di bulan Ramadan, orang yang berpuasa dipanggil semua orang beriman. Wahai orang-orang beriman, berpuasalah kamu. Wahai orang-orang yang beriman, kadang-kadang yang tak solat juga puasa, yang buat yang ibadah celung belang pun puasa, yang mulut celupar pun puasa. Yang jahat pun puasa. Kerana puasa mereka susah nak makan, malu nak makan, nanti orang tengok, nanti kena tangkap. Nanti apa lagi? Sebulan je. Solat tu kan hari-hari letih. Kalau puasa ni sebulan je, okey je. Hak sebulan boleh lah. Kita takut puasa kita tidak tercangkup dengan puasa yang Allah perintahkan. Kita rasa puasa adat, puasa ibadatnya hilang. Jangan puasa adat, puasa ibadat. Kalau puasa adat jadi nafsu. Nak makan apa, nak buka apa, nak sahur ada, nak pergi pasar malam mana, nak makan kuih apa. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Maka kalau kita melihat surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30 yang bermaksud kata, hai nafsu yang tenang. Ini yang Allah bagi tahu. Hai nafsu yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Okay, dengan rasa puas, dengan rasa puas lagi diredai dan masuklah kepada hamba-Ku dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Ini janji Allah. Siapa yang dapat nafsu yang dapat dikawal, nafsunya tenang. Sebab itu misalnya kata, siapa yang susah nak marah tapi senang memaafkan, itu kunci pertama dia dapat mengawal nafsu. Nafsu makan, nafsu marah, nafsu bercakap, nafsu berjalan, nafsu membeli barang, nafsu pakai baju raya, nafsu bersembang, nafsu apa lagi? Okay, nafsu tengok TV. Jadi maknanya semua kehendak-kehendak kita. What you wish, your will. Sejauh mana kekuatan-kekuatan yang kita hendak itu dapat kita kawal. Ini boleh, ini tak boleh, ini tak ada, ini tak boleh. Ya, macam tu. Kalau ini dapat dibuat, maka kita mempunyai apa yang kita kata nafsu yang tenang. Nafsu yang tenang masuk syurga. Masuk bersama, masuklah ke dalam syurga-Ku, kerana kita kata nafsu yang tenang ini adalah nafsu yang sudah pun dijinakkan dengan iman, dijinakkan dengan akhlak, dijinakkan dengan peraturan-peraturan Allah. Okey. Kemudian kita kata nafsu yang telah mencapai tingkat kesucian. Yang mutmainnah ini dia menghasilkan apa? Menghasilkan ketenangan, menghasilkan ketenteraman dan mendapat jaminan Allah untuk masuk syurga. Dapat jaminan Allah untuk masuk syurga. Ini yang paling mahal. Ini yang paling mahal yang kita nak angkat. Macam mana aku nak genggam nafsu aku? Okay? Surah Asy-Syams ayat 7 ayat 8 yang bermaksud demi nafsu serta kesempurnaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Artinya Allah dah masukkan chipnya dalam diri kita. Allah dah masukkan elemennya dalam diri kita. Kamu boleh pilih nak jadi okey, nak jadi tak okey, nak jadi dekat dengan Allah atau nak jadi ketakwaan ataupun nak jadi kefasikan. Pilihlah. Siapa yang pilih? Pertama iman kita, kedua nafsu kita. Kalau kita memilih dengan iman, insya-Allah kita dekat dengan Allah. Tapi kalau memilih dengan nafsu, pasti kita jauh dengan Allah. Sebab itu kita ambil contoh orang yang solat saja. Alah sekejap lagi zuhur kan panjang, asar kan panjang, dan sempat, jangan susah hati. Dia tidak menjadikan solat tepat waktu, solat cepat. Itu satu daripada dorongan, tetapi dia mengambil pilihan, tak apa, nanti ada lagi, nanti masanya panjang. Ini kekuatan yang nak diangkat. Sama juga puasa ni, tak apalah buka sehari, esok boleh qada. Oh, jangan main-main. Kalau tanpa sebab, maka qadanya juga koyak. Okay? Maka ingat balik bahawa nafsu itu Allah bagi untuk yang takwa ataupun untuk yang fasik. Untuk ketakwaan atau untuk kefasikan. Allah bagi pilihan. Bila Allah bagi seperti ihdinas siratal
siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kita kena ulang 5 kali sehari? Betul 5 kali? Oh, jangan main-main. Start Zohor saja sudah 4 kali, 17 kali kita ulang untuk dapat ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab itu Fatihah itu sangat penting. Inti segala inti. Kalau kita sudah menyerap masuk elemen ataupun hadiah dari Fatihah, insya-Allah kita mampu ihdinas siratal mustaqim. Nangis kita. Kadang-kadang nafsu tolak kita, tak apa sikit lagi. Lambat sikit tak apa, sempat sampai rumah pukul 6. Asal ada lagi, jangan. Selagi ada ruang, ada kemudahan, jalan. Salat. Jumpa Allah dulu. Sebab Allah sudah janji. Aku ilhamkan kefasikan. Aku ilhamkan ketakwaan. Maka siapa pilih fasik, maka dia mengikut nafsu yang jahat ataupun nafsu yang kita kata tadi, lawamah tadi. Kemudian kalau kita mengikut matmu'annah tadi, pasti kita merupakan memilih untuk membuat apa yang diperintah Allah dulu. Bukan membuat kita akan membuat apa yang Allah mahu dulu. Bukan membuat apa yang kita mahu dulu. Itu di antara tanda-tanda. Okay? Maka sabda Nabi, jalan ke syurga itu, sabda Nabi kita katakan, jalan ke syurga itu dikelilingi dengan kepayahan. Payah nak dapat syurga, nak dapat rumah di Malaysia, nak dapat rumah di dunia je, berhutang sepanjang hidup, berhutang sepanjang bertugas, berhutang dengan kerajaan. Okay. Umi sampai pencen tak habis lagi. Sampai seput, bukan. Sampai 8 tahun pencen baru habis. Bayar rumah, itu rumah di dunia. Sulit nak dapat rumah. Ramai orang tak ada rumah. Nak beli rumah tak mampu, nak beli rumah tak ada rumahnya, ada duit. Jangan main-main. Kalau nak dapat rumah di dunia saja susah, ingat nak dapat rumah di akhirat yang namanya syurga itu senang ke susah? Syurga jauh lebih mahal. Jadi kalau di dunia susah nak dapat, di akhirat senang ke susah? Sangat susah. Sebab itu Nabi kata, nak masuk ke syurga, jalan-jalan ke syurga itu, apa dia kata? Jalan-jalan yang kita kata dipenuhi dengan kepayahan. Okay? Dan jalan ke neraka itu dikeliling dengan nafsu-nafsu dan syahwat-syahwat. Jalan ke neraka itu ikut nafsu, ikut syahwat. Kemahuan, keinginan. Ya Allah. Ini kekuatan yang kita nak bangun. Maka nafsu jahat bila seorang telah menganggap baik. Apa tanda dia dipengaruhi, ditelan ataupun diperintah oleh nafsu jahat? Maka satu daripada tanda yang berkata oleh ulama ialah nafsu jahat bila seseorang telah menganggap baik. Telah menganggap baik semua keburukan. Okay? Yang lahir daripada nafsu dirinya, lalu tidak dapat melihat keaiban dan tak mampu melihat keaiban dirinya. Dia tak rasa hina, tak rasa malu, tak rasa bersalah. Dia rasa dia betul je. Tak solat tu betul je. Allahu Akbar. Letihnya kita. Okay. Ni yang kita kata. Bohong tu biasa sangat. Okay. Bohong ni tak jujur ni. Allahu Akbar. Maka itu dia antara. Kalau orang sudah biasa berbohong. Itu tandanya hidupnya didorong, dipandu, ditunggang oleh nafsu. Okay. Kemudian kita kata dia tidak akan melihat buruk macam mana apa yang dia buat. Dia tak nampak tak elok. Dia nampak okey je. Diri aku, tangan aku, kaki aku, suka aku lah. Mati esok cara aku lah bekerja kamu. Kamu tak ada kena-mengena. Jangan main-main. Lalu mereka pun kata menambah atau menambah kefitnah, keaifan, kehinaan. Okay, maknanya akhirnya mereka dapat apa? Dapat keaifan, dapat lakukan dan bertambahlah kefitnahnya, kebaikan, kehinaan, kerosakan, dosa-dosa, kebinasaan merupakan manusia dan kebinasaan, dosa dan kebinasaan sampai dia ke hari kiamat. Ini kekuatan contoh yang kita nak angkat. Kalau Nabi Adam sahaja yang dari syurga, hanya dorongan nafsu. Sebab iblis tidak datang dengan ketakwaan. Iblis datang dengan nafsu. Didorongnya nafsunya.
Dia tahu Nabi Adam sangat taat dengan Allah. Jangan pegang imannya, pegang nafsunya. Kalau Nabi Adam saja nafsunya tercabut ataupun kita kata imannya terganggu, keyakinannya terganggu, sedangkan dia ada hasil ciptaan tangannya Allah, Allah tahu semua, okay? Tetapi tetap terpengaruh dengan nafsu, akhirnya makan juga buah larangan, okay? Bersama isterinya. Namun begitu, dia tidak bergaduh dengan Allah, tapi tidak sombong. Dia terus mohon dengan Allah dan melihatnya sebagai satu kesalahan yang memalukan. Maka bila kesalahan diikuti dengan keinsafan. Semua kesalahan yang kita buat diikuti dengan keinsafan. Ya Allah. Okay, jangan lupa kita like and share page Dewan Dakwah. Untuk semua penonton, kadang-kadang lupa, minta maaf banyak. Maka like and share page Dewan Dakwah untuk kita sama-sama memberi sokongan, memberi perhatian dan paling utama mendukung program ini untuk kita dapat terus memeriahkan, untuk kita dapat terus berjuang menjadi sebahagian daripada lantai atau padang atau ladang untuk kita nanti memetik hasilnya di akhirat. Oleh itu kepada semua penonton jangan keberatan untuk terus menyumbang kepada Dewan Dakwah, Majlis Dakwah Negara untuk membolehkan program ini terus berpanjangan sebab kita sebahagian daripada penerus tugas para nabi, penerus tugas para anbiya. Kalau yang tak boleh bercakap, maka bantulah dengan yang tidak boleh bercakap. Artinya membantu dengan wang, membantu dengan sokongan, membantu dengan apa saja. Yang paling utama sebab kita memerlukan biaya-biaya, maka jangan keberatan untuk memberi sumbangan. Mudah-mudahan sumbangan atau hadiah atau wakaf ataupun sedekah, apa saja namanya. Apa saja namanya. Yang penting kita berbuat. Yang penting kita berbuat, aku nak menyokong program dakwah ini. Kalau aku tak boleh berdakwah, aku nak sokong dengan harta aku. Aku nak sokong dengan semangat aku. Aku nak panjangkan. Like and share terus. Hantar semua kepada orang-orang lain supaya mereka juga mendapat nikmat dan bahagianya mendapat ilmu, terutama di waktu yang paling hening, waktu yang paling indah, waktu yang paling damai, waktu yang paling tenteram ini. Waktu di mana ya Allah turunkan semua kedamaian. Siapa yang paginya tidak singgah damai di hatinya, dia sedang digoda oleh nafsunya. Okay. Kemudian kita kata surah pesan Nabi melalui kita kata Abdullah bin Amru, kemudian dia kata apa? Rasulullah berkata, tiada beriman seseorang dari kamu sehingga hawa nafsunya, kecenderungannya, kemahuannya mengikut apa yang aku bawa. Hadis yang yang Nabi pesan. Siapa yang kekuatannya ataupun kita kata siapa orang setia tidak beriman kamu. Takut, boleh sebut tidak beriman, tercabut imannya, ya Allah. Sekali bohong tercabut imannya, sekali mencuri tercabut imannya, sekali tamak tercabut imannya, ya Allah. Kalau kita sedarlah ini. Sekali berbohong, sekali buat dosa, sekali menipu. Setiap kali kamu buat maksiat, imannya dicabut. Kalau rezekinya ada, taubatnya masuk. Insafnya datang. Dia cepat-cepat Allah bagi balik. Sebab itu antara iblis dan Nabi Adam, salahnya satu je. Okay? Ataupun kita melihat anaknya Nabi Adam, Habil dan Qabil. Kenapa abang boleh nak bunuh adik? Mengapa sampai nak bunuh? Kalau pakai iman tidak akan terjadi. Bapaknya dulu tersilap, pakai iman, balik insaf, minta taubat, ya Allah, ampun ya Allah. Iblis pula silap. Dua-dua buat satu kesilapan sahaja. Tetapi iblis mendapat kesilapan itu atau melihat kesilapan itu dengan rasa bangga. Maka Nabi Adam melihat kesalahan itu dari segi iman dengan imannya. Tetapi iblis melihat kesalahan itu dengan nafsunya. Akhirnya dia jadi sombong, bongkak, riak dan ujub. Boleh nampak beza? Sama juga Habil dan Qabil. Adik kata, akulah kamu buat apa pun ke aku tak lawan punya. Kerana dia melihat apa yang terjadi itu atas mahunya Allah. Tetapi si abang kata, no, aku tetap akan bunuh kamu. Hanya kerana jodoh. Hanya kerana perempuan juga. Boleh nampak?
Nak melawan perintah Allah juga. Kerana apa? Melihat cantiknya pasangan yang patut untuk orang lain tapi dia rasa dia patut. Ini kekuatan kalau kita kata Allah dia kata kamu tak boleh kahwin dengan kembar kamu mesti kahwin dengan kembar orang lain. Tak nak ikut. Apa sebab tak nak ikut? Terpesona dengan nafsu melihat kecantikan pasangan yang kembar dengan dia. Adik-beradik nak kahwin contohlah. Kita kata kalau zaman-zaman dulu lain je kita adik-beradik. Sebab itu Allah nak banyakkan umat, maka cepat-cepat dia bagi panjang-panjang. Dan pagi-pagi petang salin. Contoh. Maka kekuatan kita dah dapat mencontoh nafsu-nafsu yang memerosakkan. Ke Fir'aun tahu bahawa Nabi Musa tu hebat. Nabi Musa tu benar. Apa yang Nabi Musa tu bawa tu okey. Tapi sombongnya. Nafsunya lebih besar, maksud untuk jadi raja, untuk berkuasa, untuk kita kata menunjukkan keagungan, untuk bermegah-megah. Maka Firaun akhirnya, walaupun mengaku Musa itu utusan Allah, tapi masa tidak lagi sesuai. Akhirnya tidak diterima bumi untuk sebagai contoh pada kita. Kamu jangan sombong, kamu jangan riak, kamu jangan melakukan perkara mengikut nafsu. Bunuh semua anak Israel. Bunuh semua yang nama anak lelaki. Ya Allah. Okay, ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Kerana nafsu-nafsu ini mendorong manusia untuk terus jauh dengan Allah dan akhirnya melayat menjadi calon neraka. Maka sekali lagi kalau kita kata tidak beriman, kata Nabi. Tidak beriman kamu kalau apa yang kamu buat tidak berpandukan pada apa yang aku bawa. Apa yang Nabi bawa? Pastinya Al-Quran dan hadis. Contoh-contoh yang dibuat oleh sahabat, contoh-contoh yang dibuat oleh Rasulullah untuk ditauladani oleh para sahabat. Maka jika itu jika kebaikan, kita rasa macam kebaikan. Sebab orang yang mengikut nafsu, dia rasa yang dibuat tu kebaikan semua. Okey je, tak ada apa-apa, kamu je masalah. Okay? Jika kebaikan itu tidak dapat diterima oleh hawa nafsu, Allah sifatkan mereka sesat. Artinya kita katakan, kalau dia buat baik kerana nafsu, tak pakai. Okay? Kalau dia buat kerana iman, pakai. Siapa yang berpuasa kerana sebab tak susah nak makan, maka dia puasa kerana nafsu. Siapa yang berpuasa kerana semua orang puasa, malulah pula tak puasa. Maknanya dia berpuasa kerana nafsu, bukan berpuasa kerana Allah. Okay? Kalau kita melihat daripada surah Al-Qasas ayat 50, okay, yang bermaksud, jika mereka tidak dapat memperkatakan bagi engkau, maka ketahuilah bahawa mereka hanya menurut hawa nafsu mereka, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menurut hawa nafsu dan hak nafsunya dengan tidak ada petunjuk dari Allah. Maknanya, siapa saja yang membuat keputusan tidak merujuk kepada apa yang dibekalkan oleh Allah Al-Quran dan hadis, tidak melihat dari contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasulullah, maka itu adalah mereka-mereka yang kita katakan, mereka-mereka yang membuat tindakan, membuat cadangan, memberi pendapat yang hanya berasaskan kepada kehendak-kehendak nafsunya. Okay? Sebab kata ada orang buat macam ni sebab nak untung ini, ada orang yang buat begini kerana nak dapat sanjungan ini, ada orang yang buat begini untuk dapat perhatian dan sebagainya. Maka sekali lagi mari kita melihat bahawa, sebab itu kita mengatakan bahawa nafsu ini boleh membuat orang terus lupa dunia. Sebab dunia ini penuh dengan nafsu. Kalau kita tak mampu mengurusnya dengan baik, maka kita akan menjadi bola balingnya nafsu. Dan akhirnya dunia pertama, sebab apa dunia ni nafsu? Kerana tidak ada tugas lain yang dunia buat selain untuk mempengaruhi manusia supaya menjadi hamba dunia. Dia akan goda manusia untuk jadi hamba dunia. Dia tak hendak hamba-hamba Allah ni jadi hamba Allah dan hamba akhirat. Sebab itu sangat ramai yang tergelincir kerana terpesona dengan dunia. Setelah orang itu terpesona, okay, dah mabuk dunia, okay, dia merasa dunia ini segala-galanya dan berjuang habis-habisan untuk mengumpul apa yang dia mampu ketika dunia, sehingga dia lupa untuk berjumpa, menyediakan diri untuk akhirat.
Ini yang kita paling takut sebab dunia ini pancaroba, dunia ini macam-macam lah kita kata. Tetapi dunia sudah berjanji. Aku akan tawan semua. Aku akan buat semua orang ini cinta pada dunia. Maka siapa yang merasa bahawa orang yang sudah sangat cinta dengan dunia, nanti Allah lambatkan kemudahan. Bukan kerana Allah cukup, bukan kerana Allah hendak, tetapi Allah nak bagi mereka makin jauh, hingga akhirnya datang ajal secara tiba-tiba. Baru mereka tahu bahawa ada akhirat. Maka sekali lagi, semua ini akan mudah dilakukan sekiranya kita bertuankan nafsu. Oleh itu sekali lagi, kita kata Imam Ghazali mengatakan disebabkan nafsu adalah musuh yang sangat merugikan. Nafsu adalah musuh yang sangat merugikan. Okay. Kemudian sukar dilawan. Ya Allah. Sebabnya kita dah bincang kemarin. Sebab nafsu itu di dalam. Iblis itu, syaitan itu di luar. Syaitan bisik je. Tapi yang nafsunya di dalam. Okay. Maka kekuatan itu. Maka kata. Pertama tadi kita kata nafsu itu adalah musuh yang sangat merugikan sebab dia tidak dorong orang jadi baik. Okay. Kedua, dia sukar dilawan. Tak boleh nak dikawal. Ya. Kerana oleh sebab itu dia harus diikat dengan tali ketakwaan dan tali warak agar kita sanggup menjalankan perintah Allah dan tinggalkan larangan-larangan. Orang yang mampu mengikut perintah Allah dan mampu meninggalkan larangan Allah bermakna mereka sudah mampu mengikat nafsu mereka mengikut apa yang Allah berikan. Bila Allah berikan kekuatan, maka tolong pegang kemas-kemas supaya dia tidak tergelincir lagi. Imam Ghazali menyarankan terdapat beberapa cara untuk mengamal nafsu dan untuk mencegah keinginan jahat tadi. Okay. Antaranya kita kata macam mana Imam Ghazali nasihat kepada kita supaya kita tidak menjadi hambanya nafsu. Maka sekarang kita kata pertama menahan keinginan. Sebab kita kata keinginan nafsu syahwat. Keinginan macam-macam keinginan. Sebab kita kata nafsu adalah kehendak. Nafsu adalah kita kata ego. Nafsu adalah benda yang kita rasa memerintah dalam diri kita. Sampai kalau kita tidak angkat dengan akal, tidak angkat dengan iman, tidak angkat dengan takwa, kita akhirnya terus diperintah oleh nafsu. Maka kita katakan kata-kata menahan keinginan. Apa yang rasa-rasa? Ya rasanya tak sesuai ni. Rasanya maknanya kalau ada perasaan dan keinginan yang mendorong, maka simak. Dia ni banyak faedahnya dekatkan aku dengan Allah, kejauhkan aku dengan Allah. Kalau dia mampu untuk dekatkan kita dengan Allah, maka itu adalah dorongan-dorongan daripada iman. Dorongan-dorongan daripada akal yang sihat. Okay? Kalau dia tidak mendekatkan kita kepada Allah, tidak ada faedahnya kepada kita. Sama juga nak berbual. Itu juga adalah nafsu. Pompang. Yang aku bualkan ini, yang aku cakapkan ini, aku lebih dekat dengan Allah, aku lebih jauh dengan Allah. Okay, kalau membuat kita tak ada faedah apa-apa. Tak ada faedah apa-apa maknanya tidak memberi pahala tapi menambah dosa. Maka sebab itu dikatakan kenapa mesti menahan? Protect, lindung, okay? Kerana binatang yang culas dan degil, okay, akan menjadi lembut dan lemah bila dikurangkan makannya. Kalau kita kata nafsu makan yang melebar luas di bulan Ramadan, hingga dijadikan Ramadan sebagai pesta makan. Okay, sedangkan Ramadan adalah pesta ibadah. Ini kekuatan makan itu ibadah juga. Berlebihan dia tidak jadi ibadah, tapi jadi padah. Tidur itu ibadah katanya di bulan Ramadan. Tapi kalau sepanjangnya tidur itu jadi padah kepada pahala-pahala pada puasa-puasa kita. Okay? Maka kita katakan nafsu yang paling besar itu utamanya bulan Ramadan ialah nafsu makan. Nak makan itu, nak makan ini, nak air itu, nak air ini, nak kuih itu, nak kuih ini dan sebagainya. Maka Imam Ghazali katakan binatang yang malas, yang culas, dikurangkan makannya maka dia akan rajin. Jadi jangan makan, sebab itu berbuka jangan penuh sangat. Kerana kita nak tarawih. Perut yang penuh tarawihnya, nak habis 8, menguap 8 kali dah. Contohnya. Okey, kedua kita kata, dengan waktu yang ada, pergi laju sikit. Okey, kedua. Cara kedua yang dibekalkan oleh Imam Ghazali ialah
membebani diri dengan ibadah-ibadah. Ya Allah, sibukkan diri dengan ibadah-ibadah yang berat. Berat sikit lah, tahajud katanya berat. Okay? Baca Quran katanya berat. Okay? Zikir banyak-banyak katanya berat. Kalau semua berat, bila nak buat? Maka ambil semua ibadah-ibadah yang berat ni sampai kita tak sempat lagi nak buat benda-benda, terfikir lagi benda-benda yang meragam. Okay? Apa maknanya sesungguhnya, ini contoh juga binatang, kadai yang apabila ditambah kekuatannya, ditambah bebannya, beban yang dipikulnya dan dikurangkan makannya, nescaya dia akan tunduk dan menurut perintah. Artinya sebab nafsu ni dia jadi raja kalau makan, kalau dia gemuk. Makan mengikut nafsu, nafsu jadi raja. Maka kalau Imam Ghazali ibaratkan, kalau kaldai itu ditambah bebannya, dikurangkan makannya, maka dia akan rajin. Dia akan turut perintah. Maka jasad kita ini ataupun jiwa kita ini, hati kita ni pun begitu. Okay? Kalau banyak, bebankan dia dengan ibadah-ibadah. Sampai tak sempat nak fikir yang salah, tak sempat nak fikir yang buruk-buruk. Okay? Maka sebenarnya sebab itu kita kata, ya, sesungguhnya, maka kalau kita dah penat nak fikir, ada masa lagi ke nak fikir benda jahat-jahat? Ada masa lagi ke nak fikir nak makan apa, nak pergi pasar Ramadan, nak pergi supermarket, nak pergi gerai sana, gerai sini. Tak ada, tak sempat dong. Tak sempat. Sebab itu tolong penuhkan semua masa yang ada ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tak ada ruang untuk iblis ataupun untuk apa kita nafsu nak berkembang. Nak terfikir nak pergi pasar buah, nak beli buah apa ya, nak beli air apa ya, tak payah, tak sempat nak fikir. Apa ada jalan. Itu kekuatan. Sebab itu kita katakan puasa bulan pesta ibadah, bukan pesta makan. Kemudian yang seterusnya, last one insya-Allah, memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan merendah diri. Artinya serah balik pada Allah, mohon dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, bagi aku kuat mengendalikan nafsu aku. Jangan nafsu mengawal aku, ya Allah, bagi aku kawal nafsu, ya Allah. Berdoa akan dihindarkan daripada godaan-godaan nafsu. Tak utamanya doa-doa apa kita kata nafsu-nafsu durjana, nafsu-nafsu yang buruk tadi. Minta doa dengan Allah, ya Allah, lindung kami, ya Allah, tundukkan nafsu kami, ya, tundukkan syahwat kami, ya Allah, ya Allah, tundukkan jiwa kami, tundukkan hati kami untuk terus rasa senang untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha melihat kami, ya Allah. Ini kekuatan-kekuatan supaya kita dapat perlindungan dari Allah. Sehingga kita faham yang mana pertarungan yang paling hebat. Kita nak bertarung mengikut akal atau kita nak bertarung mengikut nafsu. Sebab itu apa saja keinginan yang muncul, kita masukkan balik ke otak. Rasa-rasa sesuai tak? Ada faedah tak? Baik tak? Untung tak? Dekat tak dengan Allah? Ada pahala ke tak? Tapi kalau keputusan yang kita buat, dorongan yang datang itu, tidak membawa kita untuk dekat dengan Allah, untuk dekat dengan ketaatan, untuk membuat kita rasa senang dapat pahala, maka itu merupakan dorongan-dorongan nafsu. Oleh itu, belajarlah menjadi hakim. Merujuk kepada fikiran yang dibimbing oleh iman, yang dibimbing oleh syariat, yang dibimbing oleh Allah, dibimbing oleh wahyu, yang dibimbing oleh Rasulullah. Okay? Jangan tidak ada bimbingan. Kalau dibiarkan dia liar, tidak ada sebarang bimbingan, tidak ada sebarang pelindungan, maka nafsu akan menjadi raja dalam hidup kita. Okay? Jadilah kita Firaun yang kedua. Jadilah kita Namrud yang kedua. Jadilah kita Qabil dan Qabil yang ketiga. Ini yang kita paling takut. Kerana kita tak mau lagi jadi contoh-contoh tak cantik yang ada di bumi ini. Maka kalau kita mampu untuk mengurus akal dan nafsu, dan kalau kita berunding antara dua ni, aku nak ikut ini ke ikut ini. Kalau ikut ini untungnya apa? Kalau ikut ini untungnya apa? Okay? Kalau beli kuih ni 4 jadi berapa? Kalau beli kuih ni 2 jadi berapa? Runding. Buat pertimbangan pakai akal dan pakai nafsu. Oh, kalau beli 6 kilo. Wah, mi tengok gerai. 6 kilo RM20. Oh, selalu dulu 3 kilo 20 ringgit. Bulan Ramadan ni 6 kilo RM20. Nak beli berapa? Murah ni 6 kilo ni. Boleh tahan ke nak makan 6 hari? Baru 2 hari mangga tu dah hitam dah. Boleh nampak? Kalau ikut nafsu kita kata, wah, murahnya. 6 kilo RM20. Selalu RM30. Tapi perut kamu nak makan banyak mana? Masa yang kamu ada untuk makan tu banyak mana?
Akhirnya kita berada dalam kerugian. Maka timbang balik. Walaupun tawaran itu murah, tetapi kita tak mampu untuk memprosesnya supaya dia selamat tidak membazir. Ini contoh. Maka walaupun tawarannya itu RM20, 6 kilo, 2 kali ganda daripada bulan tidak Ramadan, maka tidak bermakna itu untung untuk kita. Itu kan kebanyakannya merugikan kita kerana pertama-tama nak makan banyak sedangkan masanya pendek. Kedua, masa yang ada untuk orang yang dah lelong-lelong itu biasanya tempoh baiknya buah itu tidak begitu panjang. Oleh sebab itu jangan hanya terpesona dengan 6 kilo RM20 itu tanpa memikirkan mampu atau tidak aku makan 6 kilo mangga. Selalu beli 2 kilo, sekali ni beli 6 kilo. Gila, betul. Maka kita kata pahami petarung ini. Gunakan petarung ini untuk menjadikan akalnya menang. Jika akal menang dalam pertarungan itu, maka berbahagialah pemilik-pemiliknya. Tetapi bila nafsu yang menang, maka bila akalnya kalah, maka sengsaralah. Lalu manusia itu menjadi, kita katakan, orang dua kumpulan. Kalau akalnya menang, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa. Dan bila akalnya kalah, maka jadilah dia orang yang fasik dan keji. Na'udzubillah min zalik. Maka kita nak bangun balik. Persimpangan akal dan nafsu memerlukan menentukan pertimbangan antara akal nafsu menjadikan, mempertimbangkan, mengklasifikasikan menentukan manusia itu bahagia ataupun kita kata sengsara, fasik, celaka dan hidup yang keji dan menjadi makhluk paling rendah di mata Allah. Na'udzubillah min zalik. Maka sekali lagi mari kita melihat, jaga balik pertarungan antara akal dan nafsu. Jaga balik nafsu kita yang lawamah ke yang mutmainnah, yang meragam ke yang jahat ke yang indah ke. Oleh sebab itu kita kata sekali lagi, mari kita semak diri kita. Nak guna iman, guna hadis, guna petunjuk Allah, nak guna petunjuk Rasulullah dalam mengendalikan tindakan-tindakan dan kemahuan-kemahuan, ataupun kita nak merujuk kepada kehendak nafsu semata-mata. Mudah-mudahan kita bukan jadi hamba dunia, tetapi hamba Allah yang sedang beribadah di bulan Ramadan untuk mencari redha Allah. Bukan berada di bulan Ramadan untuk banyak-banyak makan, untuk pesta-pesta makan. Mudah-mudahan kita merupakan hamba Allah yang sudah dibekalkan dengan nafsu, tetapi diberi kekuatan oleh Allah, memohon dengan Allah supaya kita mampu untuk mengendalikan nafsu, menjadikan kita manusia yang paling dekat dengan Allah, manusia yang bertakwa, warak dan akhirnya selamat untuk layak masuk ke syurga Allah, insya-Allah. Jadi sekali lagi sampai di sini dulu. Jangan lupa like and share page Dewan Dakwah, Majlis Dakwah Negara untuk kerjasama-sama menjadikan program Tazkirah Pagi Dewan Dakwah ini menjadi satu pilihan untuk kita mendapatkan sedikit sentuhan-sentuhan, menjadikan kita orang yang aktif dan terlibat, menyokong usaha-usaha ini melalui sumbangan-sumbangan, melalui sedekah-sedekah, melalui hadiah-hadiah, melalui wakaf-wakaf yang anda sediakan untuk Dewan Dakwah bagi membantu supaya kita termasuk orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah dan meneruskan tugas para Nabi dan mencintai agama yang suci murni ini. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan dalam hidup di dunia dan akhirat. Maka sekali lagi saya menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf. Anda kata ada yang tak kena di mata dan hati. Yang cantik hadiah dari Allah, yang tak cantik atas kelemahan diri sendiri. Maka sekali lagi memohon ampun dan maaf. Tolong maafkan, maaf zahir batin. Maka wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah dalam ruang-ruang yang lain. Terima kasih. Selamat beribadah. Selamat meraih syurga Ar-Rayyan bersempena dengan Ramadan kali ini.